Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam melestarikan budaya membaca. Hadirin, sebelum lidah menutur baik kata, sebelum bibir rancak berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Arisa Sofia binti Abdul Rahman, berusia 16 tahun dan sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Gunung Rapat. Pada detik yang bahagia ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi tentang sebuah buku bertemakan ketuhanan berjudul Imam. Buku ini merupakan hasil karya sastrawan negara iaitu Datuk Abdullah Husin dan mengandungi sebanyak 705 bilangan muka surat. Novel ini juga telah menerima anugerah Hadiah Novel Nasional Utusan Melayu pada tahun 1992 dan 1994. Buku ini diterbitkan pada tahun 1965 oleh Utusan Publication and Distributor. Hasil karya Datuk Abdullah Husin ini juga telah melayakkan beliau untuk menerima anugerah sastrawan negara pada tahun 1996 dan seterusnya didebatkan sebagai sastrawan negara ke-8. Hadirin yang dimuliakan, tak kenal maka tak cinta. Justru untuk kita lebih mengenali tentang sastrawan negara ini, saya dengan berbesar hati ingin menceritakan sepuas sedikit berkaitan latar belakang penulis buku ini iaitu Datuk Abdullah Husin. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Mac 1620 di Sungai Limau Dalam Yan, Kedah Darul Aman. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Yan, Sekolah Menengah St. Michael dan Anglo-Chinese School. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke Shonan Kua Kun Renzau iaitu Sekolah Latihan Pegawai-Pegawai Tinggi di Singapura selama 3 bulan. Istimewanya Datuk Abdullah Husin ini adalah pengetahuan beliau yang luas serta kebolehan beliau dalam menguasai pelbagai bahasa. Hadirin yang dikasihi sekalian, berbalik kepada novel Imam ini, novel ini berkisarkan soal perjuangan seorang imam iaitu Haji Mihad yang ingin membawa pembaharuan kepada kampungnya sendiri. Namun, usahanya itu mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk kampung serta kaum keluarganya sendiri. Faktor kepada pembaharuan yang dibawa oleh Haji Mihad ini adalah disebabkan oleh keprihatinan Haji Mihad terhadap kemunduran masyarakat di kampung tersebut. Misalnya, tindakan Haji Mihad yang menambahkan bunga dan bangku untuk menceriakan kawasan persekitaran masjid menjadi isu kepada penduduk kampung. Selain itu, penduduk kampung turut marah dengan tindakan Haji Mihad yang membenarkan kaum-kaum lain untuk menggunakan masjid bagi menghadiri kelas yang dijalankan. Pembaharuan yang dibawa oleh Haji Mihad ini jelas sukar untuk diterima oleh masyarakat kampung yang menganggap setiap pembaharuan itu adalah ajaran sesat. Pejabat agama Islam juga telah menerima laporan berkaitan situasi di kampung tersebut. Hal ini menyebabkan sesi pertemuan antara pihak Majlis Agama dan Imam Haji Mihad dijalankan. Walau bagaimanapun, sesi soal jawab tersebut berjalan dengan lancar, malah memaparkan keintelektualan Haji Mihad dalam bidang agama. Hadirin yang saya muliakan, kisah di dalam buku ini telah membuka mata saya supaya lebih peka dan tidak memandang remeh terhadap hal agama. Banyak hal fardu ain yang kita terlepas pandang dan tidak diperbetulkan di dalam kehidupan seharian. Saya juga amat tersentuh membaca kisah perjalanan hidup Haji Mihad. Ya Allah, sungguh baik hatinya. Beliau sentiasa tabah walaupun diuji dengan ujian yang berat. Haji Mihad juga sentiasa menjaga tutur katanya dan jarang sekali melafazkan kata-kata yang boleh mengguriskan hati orang lain. Sikapnya ini ingin saya contohi supaya saya dapat berubah menjadi muslimat yang lebih baik. Saya amat menyarankan agar para hadirin untuk memilih buku ini untuk dibaca kerana buku ini begitu syarat dengan nasihat, panduan tentang agama serta pandangan daripada ulama-ulama tersohor. Membaca kisah di dalam buku ini mengingatkan saya kembali terhadap sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Hiduplah Untuk Hari Ini, hasil karya Muhammad Al-Ghazali.
Buku tersebut mendedahkan kepada pembaca berkaitan cara-cara untuk menghadapi dugaan hidup dengan tabah serta cara-cara untuk mengawal dan menguruskan emosi dengan baik. Oleh itu hadirin, hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya hanya Dialah yang Maha menentukan setiap sesuatu perkara. Hadirin sekalian, sebagai lafaz penutup kata, yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri.